Saya. Okay, this is incomplete record. This is learning account. So understand, apply, technique you use in incomplete record situation. One is use of accounting equation, use a ledger account to calculate missing figures. Use of cash or bank summaries, use profit percentage to calculate missing figure. So the first thing you need to know about this one, this is the overview that you need to learn. The first one is a complete record. You need to know about cost structure. Cost structure, which is margin and markup, how to calculate these two. And then technique for solving incomplete record. One is you need using accounting equation. Or you can get information. You can get missing figure by preparing account of sales, purchases, drawings, and inventory. So this is an issue for incomplete record. This incomplete record usually happen to sole trader. For company dia tak boleh jadi incomplete record because preparing a financial statement is a requirement by the law. Kalau dia tak prepare financial statement for the company tu akan disaman ya. As for sole trader, they are not required to prepare financial statement sole trader, financial, so that's why dia preparing a financial statement dia macam incomplete dia tak ada macam account yang lengkap Jadi account lengkap tak ada, dia cuma ada dokumen-dokumen dan mungkin dia akan simpan sedikit saja account dia, mungkin dia akan simpan bank account. Ialah itu semua disimpan dalam bentuk dokumen ataupun catatan dia merata-rata. Itulah incomplete record So issue dia individual running small business such as a news agent or green portion may not keep all the accounting record. We have studied and have detailed understanding of double entry bookkeeping. Ini lebih pada sole trader Dia tak ada dokumen lengkap pasal account Tapi dia ada simpan sikit dokumen-dokumen dari segi catatan tu maybe dia ada catat sikit, tak catat banyak kan. That's why kita panggil dia incomplete. Then still need to know how the business is performing or still produce financial statement. If some necessary information is maintained by business needs to be derived from other available information. Okey, walaupun dia tak ada maklumat, maksud dia tak siap kat account lengkap, kalau kita dah belajar So as accounting dia ada cycle first from the document, dia akan prepare first entry daripada book of entry, and then dia akan post ke dalam ledger. From the ledger dia akan prepare trial balance. From the trial balance, the company will do adjustment and then they produce financial statement. This is for what they need to do. But for this macam sole trader, dia tak ada lengkap yang tu. Dia mungkin ada dokumen tu ada. Catatan sales tu ada tapi bukan dalam bentuk account, dia just tulis dalam buku saja So how to prepare financial statement for them? We just kita cari dokumen-dokumen dia and then kita akan prepare sebab apa dia kena juga prepare? Sebab kalau dia nak buat apa? Nak bayar cukai pun, nak cukai kena Environment sole trader dia tak perlu sediakan financial statement, but kalau dia nak perlu buat pinjaman bank ataupun untuk cukai, dia kena ada financial statement juga So yang pertama kalau kita nak buat nak cari sediakan financial statement, kita kena tahu cost structure dia. Okay, cost structure dia ada dua di sini. Okay, this is how the company made profit and either use margin or markup. So kalau margin, here gross profit is expressed as percentage of sale. For example, margin 25% give. So kalau margin maksudnya percentage dia adalah daripada sales. Maksudnya sales dia adalah 100%.
cost of sale dia adalah 70%, gross profit is 25%. Ya, dia punya ni. Maksudnya yang sale tu 100% ya, dalam sales tu lah kita ada gross profit dengan cost of sale. Macam markup, this one is markup. Markup ni sales dia adalah, sales ni datang daripada cost tambah, cost dia 100%, gross profit is 35, so the sale is 135%. Struktur untuk margin ialah sales ini adalah dia punya gross profit dengan cost of sale kita darab atas sales ya. Katakan ya kita ada sales dekat sini. Sales kita adalah 12,000. So how to get the cost of sale? 75% daripada 100. So kita darab lah ya. Darab saja kan. Darab saja 75% darab dengan 120,000. Betul tak? Matematik kan? So kita akan dapat 75% darab dengan 12,000. So this is cost of sales. And for the gross profit is 35% darab dengan 1,000. So kita akan dapat Kenapa 35? Kenapa 35? 25 lah. Oh, okay. Alright. Okay, you can see that when you add cost of sale with the profit, the amount will be equal with the sales amount. Okay. Katakan ya, cost of sale, kita dapat cost of sale dia adalah 15,400. How to calculate for the sales? Nak cari sales pula macam mana kalau macam ni? Sale berapa? Kita nanti. Kalau cost of sale diberi 15,000. Macam mana dah darab? 135% darab 15400. 20790. Darab ke? Ke bahagi? Markup 35% kan madam? Kalau matematik kita dapat ni kan? Kita buat 25% juga. Bukan markup, gross profit dia 25%. Ini bukan markup lagi ya, kita boleh masuk lagi ni. Oh, okay. Kita masih lagi margin. Okay, kalau diberi cost of sale 15,400, sales berapa? Okay, kita tengok ada persamaan kat sini kan? Persamaan kat sini katakan cost of sale dia 75%. 75% darab dengan sales. Dari sales kan? Tapi tak tahu berapa. Sama dengan cost of sale kan? Cost of sale kita dapat tadi apa? 15,400 kan? So macam mana nak cari sales? Macam mana nak cari sales kat sini? Matematik je kan? Darab bahagi kan? Kalau diberi sale, nak cari cost of sale dengan gross profit, kita darab terus daripada sale. Kena tak? Yang lain? Betul. Hello? Betul madam. Betul, ada pun. Madam saya setia dengan madam tadi. Betul kan? Betul. Betul. So dia punya cost dia adalah 15,400 bahagi dengan 75%. Berapa lagi banyak? Asal sini. Darab lah madam. Darab kan? Darab kan madam? Tu saya cakap darab tadi. Madam tak nak cari saya setia. Darab. Apa macam salah ni? Bukan.
Darab dengan 100 kan, patutnya bahagi dengan 75, betul tak? Kita tak boleh darab lagi atas cost of sale, mana boleh? Darab dengan 100, saya bahagi dengan 75. Baik, kamu cost sale lagi banyak. Boleh juga. Darab tak boleh lah kan? Betul lah tu. Cost of sale 15,000, sale lagi banyak lah. Betul lah tu. Sekarang kita nak cari sales kan? Saya darab dengan 100 bagi dengan 75. Betul lah. 20533 jawapan dia. So yang ni 20533 nak cari sale. Sale dia mesti ada usaha cost of sale. Okay, faham? Okay tak? Okey. Saya okey madam. Okay. Okey. Profit dia berapa? Kalau profit dia 25% darab dengan sales sama dengan dia tak bagi ya. So kalau dia punya profit tak ada sini kita tolak lah ya. Profit dia maksudnya kita tolak this one. Dengan ni so dapatlah profit dia. Kan? Ataupun kita darab je profit dia kat sini. Profit dia adalah kita darab yang 25% daripada sales. Sama juga Okay, nampak ya? So ada dua cara. Kalau soalan beri sales, in order to get the cost of sale, you just multiply the percentage of the cost of sale dengan sales ya. Tapi kalau soalan bagi cost of sale ataupun margin dia, iaitu profit margin dia, so you divide with the percentage given, so you will get the cost of sale or profit dia. Boleh lah dia. And then this is markup. Okay, markup pula. Tengok dia punya sales tu lebih 100% ya. Okay, untuk kalau markup means that the sales come from the cost of sale by adding the market, dia punya markup 35% with the cost of sale, so the total sales is 135 saya tak nak buat ni, 125 lah, senang saya. Okay, kita bagikan kata cost of sale dia adalah 900. Okay, kita katakan 900 cost of sale. So berapa dia punya sales dekat sini? Soalan bagi cost of sale 900. What is the sales? How to get the sales here? Darab 1.25. Okay, kita darab di sini ya. 900 darab dengan mana X ni? Darab dengan 1.25. So you will get, siapa baru masuk ni? So kita akan dapati 900 9,000 darab dengan 1.25. So nampak tak beza sales dia? Say kalau kita guna markup, the sales amount is lagi lower daripada guna margin ya. Margin lagi tinggi dia punya amount dapat kat sini. Nampak tak beza kat sini? So dia punya profit adalah kita tolak sajalah this figure ya. This is profit ya. This is markup. Kalau ini kita jadikan dia sebagai margin, dia ada berapa peratus? Berapa peratus kat sini? Kalau margin. Berapa markup dia kat sini? Ini kan sales dia 125. Cost of sale ni, berapa dia punya margin dia? 1 bagi dengan this one kan? 125 ya?
Ini pakai markup kan dapat ni. Yang 900 nampak tak ni? 25% kalau guna markup dia lagi rendah daripada yang ni. So maksudnya untuk jadikan dia ni 12,000 berapa markup dia kena? Tak tahu, tak faham. Nanti ada soalan dia tanya yang ni. Okay, kalau dia beri sales, okay, dia beri sales, let's say sale dia bagi 20,000. What is the cost of sale? Macam mana nak cari cost of sale dia? Kita bagi dengan 1.5 ke madam? Bagi dengan 1.25 kan? Kita bagikan 1.25. Betul tak? Ini bahagi dengan 1.25. Okey, dapat 16,000 ya. 16,000. So kalau kita nak confirm kan betul tak 16,000 ni, kita bagikanlah balik. This one dengan this one. 80%. Dia 20% saja. Ada 5% kan? Ni markup ni jadi margin dia ya. Margin dia adalah 20%, 25%. Kalau margin dia 20%, kalau markup dia adalah 25%. Kan? Markup dia 25 lah madam. Markup dah. Markup 25%. Kalau margin dia punya kalau margin dia 20%. Sebab dia 80% saja. Okey, ini salah ke ni ya. Kalau kita nak tahu percentage dia adalah apa percentage dia? Ini. Okey. Maksudnya kat sini 20,000. Kalau kita nak cari percentage dia maksudnya 20,000. Benda matematik kan? Darab dengan 1.2 kita dapat 16,000. Saya ni kata-kata saya kan? Betul madam. X lah, so kita X. So this is 20,000. So X dia adalah 16,000. Macam dapat 25%? Kenapa dia tak dapat 20,000? Ke 20,000 bagi 16,000 madam? Kalau yang tu dapatlah 1.25 sales bagi cost of sales. 20,000 bagi dengan 16,000. Kenapa 20,000 pula bagi ya? Kan kita darab ni kan? Kita terbalik patutlah. Patutnya ni apa? 16,000 darab dengan kita darabkan dengan B ni, kita dapat dia punya markup dia lah bagi dengan 16,000. Dapat 25%. Kalau yang ni kita bahagikan ini dengan yang ini, kita dapat markup dia punya margin 20%. Nampak dah beza dia? Nampak. So this is kalau kita guna margin dengan nilai macam ni, nilai 25%. Kalau kita guna markup, nilai yang macam ni, ini adalah 25%. Okay, boleh faham ya? Kalau nak cari profit, sama ada kita tolak ataupun kalau kita nak cari profit adalah 25% daripada 125 kan? Betul. Okay, kalau dia bagi cost of sale yang ni, sale ni, jadi macam mana nak cari dia punya okay ni, kalau kita nak cari dia punya profit, this is profit, kita dia bagi sales 20,000, so profit dia adalah 25%. kena ni matematik aja kan? 25% darab 25% bagi dengan 122 kan? Kan? Betul. So darab dengan 20,000. darab dengan 20,000.
Betul lah. Cuba kita cek betul tak? 20% darab dengan 25 per 125. Dapat 4,000. Betul lah? Betul. Okay, this is calculation only ya. Tapi nanti untuk jadi soalan, this is very important ya. Okay, madam. Okay, clear dah? Yang ni? Clear? Okay, another one you need to know about how to get yeah? Okay, clear ya? Clear? Okay, this is another one you need to know about how to get a cost of sale by using the format of statement of profit or loss, which is in order to get a cost of sale, you need to opening inventory plus purchases minus closing inventory. This is you need to remember, ya. So jawapan ni, what is cost of sale? Tolong kira sekarang. Ini buku cost note korang. Okay, saya dapat Excel ya. Dia nak cost of sale kan. Profit margin 40%, sale, so cost of sale berapa? Okay, cepat Irfan, apa jawapan kamu? How to get a cost of sale by using the margin, profit margin. Kalau profit margin kita darab terus atas sales, betul kan? So kita darab terus, maksudnya kita dapat 40%. 40% is profit margin, maksudnya cost of sale dia adalah 60% kan? 60%. Darab dengan 476,000. So you will get, what is the amount is 0.6 multiply 476,000. 285,600. Betul lah? Betul kan? Betul. Check. Betul tak? Betul kan? Kalau tak betul, kita cuba check kan. This one ni bagi dengan ni kan. 476,000 bagi dengan 285,600. Ini dia punya ini kan. Ini bagi dengan 476,000. Dah dapat 60%, betul lah. Jawab. Kau hantar jawapan kat saya, ambil tangkap gambar. Akmal. Cost of sale daripada formula itu, how to get cost of sale. Opening inventory plus purchases tolak closing inventory. So cost of sale adalah, soalan dia tadi berapa? 30% ya? Oh ni matematik. Mana dia tadi tah? Ni. 30% 30% maksud this one. Sale 22.100 darab dengan 100 bagi 130 kan. Okay, dapatlah yang ni. So purchases dia. Ni matematik. So purchases 1745500. Okay, betul, pandai. Okay, semua okay? Clear ya? Ada siapa nak tanya? Yes. Siapa dia? Farah Atika. Oh, Miza dia cakap apa ni? 28560017. Kemudian salvage inventory tu apa? Oh, salvage inventory tu inventory rosak. Kita jawapan dia B. Madam nak Salvage tengok tu soalan rosak. balik. Buka Excel boleh madam? Nak tengok Excel tadi. Buka balik apa? Excel. Kau soalan? Okay, Akmal, jawapan dia adalah B. Semua dah cuba? Sekejap madam, sekejap. Cuba. Okay, kita check jawapan sama-sama ya. Tengok sini, Akmal bagi jawapan B. Rizal bagi jawapan B. Kita tengok betul tak? Madam. Dah? Jawapan dia B Ya. kan, betul kan? Bola kan? Betul Okay, kan, nanti madam? siapa yang hantar jawapan? Tak ada pun. Saya Tak kira ada yang hantar kalkulator je. jawapan. Saya kira kalkulator je terus. Okay.
Hihi. Okay. Kita buat sama-sama ya. Okay. Okay, on January dia has inventory. Ini inventory yang dia kira ya. Dia kira Okay. maksudnya rosak ke tak rosak ke semua dah termasuk dekat sini. Maksud apa? Sales for the month. Dia ada inventory yang dia kira masa physical check out. Maksudnya yang dah rosak tu dah termasuklah kat sini ya. Kemudian sales of the month. Sales dia adalah, this is sales. Apa lagi makna ada? Purchases ada. Tadi ini adalah opening inventory. 6200 adalah opening inventory. Alah, bila kita This is cari yang dia kira. Inilah dia punya kita closing inventory carilah dia. markup tu madam kan? Closing inventory dia 1800. Kita cari dia punya markup dia. Buatlah 100 over 125 darab 985000. And then kita dapat cost of sale dia. Macam mana? Buat je lah sales Ini dia pakai apa? Margin ke markup ni? Ini markup. So Markup. 100 over 125 darab 985000 lah kan. 100. And then kita dapat Dia bagi dengan satu cost of sale dia adalah kita bagi dengan satu bagi dengan 125 darab 100. Cost of sale 1.25. Okay. Cost of sale dia adalah cost of sale dia adalah 9. Sale kan? 985 bahagi 1.25. Bahagi dengan 1.25. Okey, dapat dah. Okay, jadi 985 bahagi 1.25. Betul. Ini dia punya cost of sale. So kita nak dapat cost of sale yang ni. So kita kena cari dia punya, kita dapat cost of sale. Okay, kita kena cari cost of sale by calculating pula kan? Ini daripada markup. So kita kena cari guna formula pula. Dari formula cost of sale dia adalah opening inventory 6200 tambah 700,000 purchases. Okay, kemudian tolak dengan inventory yang ni lah kan. So cost of sale daripada calculation is this one. So beza dia ni lah dia punya yang rosak tu ya. Beza ini dengan inilah yang dikatakan yang rosak. Yang rosak. 352 B. Okay, dapat? Dapat. Jawapan dia B. Okay, correct. Okay, next kita sambung lagi. Tak sini, tak kat Excel lah. Ada lagi tak? Tak ada dah semua tengah kira? Kira. Lepas kira, D ke madam? bagi tahu saya jawapan ya. Saya tengok ada yang dapat tak jawapan. Donkey. Yang lain dapat dah? B jawapannya madam. Exam man? Akmal. Okay, semua dah siap? Apa jawapan tadi? Siapa yang cakap tadi? D ya? Kita buat sama-sama. Jawab dulu. Wah, this one tak ada markup-markup semua ya. Ni buat T-account saja kan? Dia nak purchases kan? Purchases kena buka payable control account kan? Kan? Payable control account. Dah siap dah semua? Kalau payable, kita ambil yang payable lah, this one. Figure ini kita ambil.
receive. Kita ambil this one. Recover, discount receive, yes, berkaitan dengan payable. Kemudian kontrak, yes. Ada. Ini dia punya closing inventory, closing payable. So, ini saja, yang lain tak berkaitan ya. Sebab dia nak purchases. Okay, so kita buat T account. Table should be in credit side. Macam ni kredit dia. Ni payable account. So mula-mula kita akan ambil baki ni. Betul tak? Kemudian purchases sebelah sini. Ini adalah purchases. Kemudian cash paid. This one sebelah debit. This one. Discount received sebelah debit. This one. Kontra juga sebelah debit. This one. Trade payable dia punya balance CD dia this one 40,000 letak di sini. So kita akan balancing dia. So purchases is minus this one. 165880D. Betul? Betul. Semua okey? Siapa lambat dapat? Akmal tanya kenapa kena ambil Air Handi. middle. Kena ambil kontra? Kontra kan kita belajar itu. Kita belajar control account. Kontra ni kita kontrakan antara trade receivable dengan trade payable ya. Maksudnya ada balance, credit balance untuk trade receivable. Contohnya customer dia ada yang balance dia adalah balance credit, maksud kita hutang dia. Dan dia juga adalah supplier. So kita kontra lah. Kontrakan lah account dia dengan dia punya payable. Okay, boleh faham? Ini tajuk yang kita belajar tu. Control account. Bila berlaku kontra ni sebab customer kita itu adalah juga supplier. Kenapa jadi kontra? Sebab mungkin masa kita beli barang tu, invoice dapat kita bayar, tiba-tiba dah bayar, kita dapati barang rosak kita hantar pula. So bila kita hantar, maksudnya dia akan tolak pula kita hantar, so kita akan jadi credit balance. So credit balance ni either dia nak refund balik, dia bagi balik duit kepada orang tu, ataupun orang tu juga adalah supplier kan. Dia supplier, kita kontrakan dengan account, dia yang bahagian supplier tu. So untuk trade receivable, dia akan kreditkan trade receivable account, dia akan debit kontra untuk trade payable atau kontra. Lupa dah tajuk ni. Okay, clear ya? Semua clear? Kalau tengok balik ya untuk tajuk control account ya. This one untuk kontra, what is kontra. Okay, this one clear? Semua clear? Clear. Ada lagi ni banyak benda buat latihan ni. Best info, what is the value of sales during the year? Cari pula lagi ni. Ni matematik je banyak ni. Carilah Roma. Nanti saya pindahkan ke Excel. Wardah 28935. 28935. Okay, Len. Kita mula dari petty cash. Petty cash dia balance dia ada 50. Kemudian dia bayar 4500. Drawing 62500. Kemudian dia banking 28454. Kemudian dia ada float 50. So amount dia this one. So this is amount yang ditransfer ke dalam trade receivable. Ni trade receivable. So kita buka trade receivable. Opening dia adalah, saya salah tulis. Opening dia 1447.
Closing dia 1928. Kemudian yang kita, ini debit, so this one should be credit lah, kita pindahkan dia. This one. So kita akan dapat dia punya baki dia adalah this one, betul ke ni? This one, so this is ada sales there. Okay, 39,985. Jawapan dia tadi kan? Kita tak sama, nak similar tak? 39,985. Okay dah. Okay, clear ya? Now we go to the next question. Dia lagi tempat kosong. Okay, semua tengah buat ke? Semua tengah buat ya? Yes, sir. What box drawing? Drawing for the kita tengok ni ya. All boxes are for cash. You pay certain expenses, retail, and then pay the remaining fund. Bob maintain 1,000 float and freight with margin 20% he has provided. You with the following information. But unsure of level of drawing taken during the year, but estimate between 60 to 90 per week. What was Bob drawing do for the year? Cash, semua cash kan? Sale ni semua cash kan? So kita kena buat petty cash, right? Opening, purchases ada. Purchase on credit. Jadi mana buat dia lagi? Oh, ni kalau cari dia punya sales ya. Okay, guys. Tak siap lagi? Tadi apa? Susah kan soalan tu? Agak susah. Jom buat sekali madam, saya lupa lah. Tak dapat madam. Tak dapat. Jom sekali madam. Firdaus dapat lagi Firdaus? Firdaus, are you here? Ada, madam. Jam saya Okey tak dapat? itu bukan Firdaus, orang lain. Ya ke? Dia Firdaus. Ilhan. Okay, semua jangan aku ngalah ke? Kita buat dulu ya, baru kita check jawapan. Saya bersalah juga. Kita cuba dulu ya. Baru kita check Okay. jawapan. Okay, semua dah? Dah. Cuba tengok dia bagi wages salary in the year 100. There are 50 weeks in the year. Ini dia memang dah total ke ni? Per week, there are 24 weeks. Soalan ni nak apa ni during the year? Banyak ni dia punya wages dia. Ni dah setahun ya mungkin. Kita tengok dia macam. Okay, bond ni. So cash, pay certain expenses, remain 5. Float dia dan margin dia 20%. He has provided you within the following.
This is purchases on credit. Okay. Wages 100. 100 ni apa? Seminggu ke? Setahun ke? Ini memang dah setahun ke ni? Stationery, electricity, banking, tak banyak ya kot, setahun ke? Tengok boleh soalan asal dia. Apa? Saya tahu. Okay, kalau macam tu kita cuba. Tak bagi cuba dulu lah. Salah kita cek jawapan ya. Okay, mula-mula kita cari cost of sale dahulu ya. Kan maklumat yang kita ada, kita nak cari sales kan, cost of sale dulu, kita cari cost of sale. Cost of sales. Cost of sale kita dapat daripada purchases tambah dengan opening inventory, betul ya? Tolak dengan closing inventory. Ni cost of sale. Sales dia adalah, dia pakai apa sini? Margin. Margin 20%. Cost of sale macam ni. So, nak dapat dia macam mana? Nak dapat sales dia macam mana? Dalam margin? Bagi 0.8. Bagi 0.8 ya? Rasanya So, lah. this one 0.8. This is dia punya sales. Okay, dah tahu sales. So kita buat dia punya petty cash kan. Petty cash. Kita cuba dulu ya. Balance dia adalah 1,000. Sales dia kita dapat ni 23,750. Okay. Kemudian dia bayar, saya tak pastilah ini dah cukup setahun ke ni? 1,000, kita buat je lah ni sebagai setahun ya, 100. 500 stationery. Dia nak during the year ya, maksud ni memang setahun punya cerita ya. Kemudian electricity, this one. Ada lagi tak? Banking masuk macam ni. Kemudian balance dia mesti sama, pelut dia. Ada lagi tak maklumat saya tertinggal? Dan yang wages tu kan yang 100 tu per week kan? Yang mana? Yang wages for clerical assistant tu kan 100 tu per week. So kita kena darab 52 ke kalau untuk setahun? Itulah saya tak pasti ni. Ini kena darab ke? Dia bagi ni untuk per week ya? Kalau per week kita kena darab lah. Kalau per week kita darab lah ya. 52. Ni lah. Betul? Betul. Okay, kita tengok belah mana banyak. Sekarang kita check dulu belah mana banyak. Sini pula kita tengok siapa paling banyak. Okay, sini banyak. So kita ambil this one. Tak sini balancing dia. Oh. Ini sum dia. Boleh sampai sini. Kita sum dia sampai sini saja. Kan? Balancing. So yang tak balance tu adalah dia punya. Yang tak balance dia ada dia punya. Dia kan total yang ni tadi kan. 4050 sebab dia kata draw ini antara 60 ke 90. 4050 jawapannya. Drawing for the year 4050. Jadi saya cek jawapan betul tak? Dapat betul. Alhamdulillah. 4050 betul lah saya buat tu ya.
Oh. Madam kejap nak ambil gambar satu. Sama dengan jawapan saya. Nak ambil gambar madam. Yang mana? Yang mana? Yang ni je lah. Yang mana jawapan dalam kosong kan jawapan saya? Nak atas sikit madam, nak soalan dengan jawapan kosong kejap. Yelah, nanti hantar dalam grup kan. Okey. Atas sikit boleh madam? Atas sikit nak soalan. Okey, jap. Okey, Ustaz nak jawapan kosong madam? Boleh? Jawapan kosong. Jawapan saya tak mau. Jawapan madam saya dah ambil dah. Yang ni saya nak Mana dulu. jawapannya? Okey. Bawah madam. Mau dia. Sekejap Okey dah madam, thank you. Okey, semua okey dah? Boleh lah. Mentally exhausted madam. Boleh lah. Susah ke senang? Sakit otak sikit. Okey, sikit. Belum masuk lagi tajuk accounting equation. Kita habiskan ni lepas tu kita masuk accounting equation. Okay, goods loan or proprietor. Tadi kita dah kira apa? Drawing kan? Drawing kita dah kira. Okay, dia cerita balik. The owner business may time account to take goods or cash from business from their own use. We have seen before. So cash drawing, this is the one you already learned before. For the double entry for drawing on cash is debit drawing, credit cash, and is by good second. Yeah, ini dia pakai drawing, dia ambil inventory drawing ya. Okay, these are recorded at the cost. Maksudnya drawing ni yang dia ambil ni kita akan record the cost to the business, not at the sale price. Kita akan ambil pada harga cost, bukan pada harga price. They are taken out purchases and not recorded against inventory. So yang bila berlaku dekat sini, okay, sebab this is incomplete record, whatever yang dibagi inventories, purchases itu adalah amount yang dia purchase. Tidak termasuk figure yang being taken out by the owner. Okay. If you are using trade payable account to calculate purchases, remember to adjust purchases is any taken by proprietor. Maksudnya, bila kita nak cari cost goods sold, purchases ada amount 1,000, tapi ada withdrawal of the purchases, or the withdrawal of the goods, 1,000, katakan withdrawal dia ada 50, so purchases tu kita kena adjust, 1,000 tolak 50. So dapat 950. Baru kita tak, saya kira cost of goods sold. This is an example. Okay, during the year, so they carry out the following transaction, purchases, banyak ni, is inventory, cost, dia ada beli ni, January, December. During the year, 2 units of, maksudnya dia ambil barang 2 units ya. Firstly, ignoring the drawing on the online trading account will appear as here. Okay, purchases. Ini apa ni? Ini closing dia kan? Ini opening kan? Ini adalah closing. Okay ya. Opening dia adalah 5 darab 6, 300. Okay, purchaser 2 and closing inventory this one. Okay, ini dia purchaser dia tak tolak lagi ya. Betul tak? Dia tak tolak lagi drawing kan, sebab dia ambil drawing 2 units kan. Tapi 2 units pada harga yang mana? Kita tak tahu. So kita tengok kat sini. Okay, macam mana dia buat kat sini? It should be fairly obvious that the debit entry will be through the drawing on the statement of profit financial, but about the credit entry not as you might initially think. You go because they are not in hand at the year end, so they are not included in the value 480. So yang ini 480 ni dia dah tolak dengan drawing maksudnya, but rather purchases
Oh, ini tak, dia tak manage. Rather purchaser where they will have been previous zero account. And a trading account, this credit entry is often used separately on the cost of sale. So dia ambil harga yang dia beli ni pada harga purchases 60 ni. Dua unit. So maksudnya dekat sini kita adjust di sini. Opening masih kekal, closing kekal, but the purchases 270 ni 2,700 you minus dengan yang drawing kat sini 2 darab 60 120. So the gross profit now become 1,600. Kalau tanpa pro drawing dia punya 1,480 sebab yang tu owner dah ambil drawer. Okay, so far ni okay? Drawing of goods are recording at cost. Ni first you need to know. Gross figure profit now makes sense. That 40 darab 40 units darab 40 souls. Okay. Okay, habis. Ada dah soalan? Tak ada soalan. Oh. Saya nak buat soalan ni ya. Yang berkaitan dengan this one. Nanti kita tengok course note. Ada pula soalan yang ni ya. Yang ni faham ya? Faham? Okay, kalau macam tu saya bagi soalan yang ada berkaitan dengan Madam, saya dah sebenarnya saya dah blank dari tadi dah sebenarnya. Otak saya dah tepu. apa dia kat mana yang tak dapat? Tak tahu, otak saya tepu start daripada Kat madam sini start. ya? Start sini saya dah blank lah. Saya dah benda ni. Dekat sini dia bagi tahu ya, kalau drawing, kalau goods, kalau drawing goods, masa kita buat statement financial position yang purchases ni kena tolak. Sebab dia tak ada record yang dia drawing tu kan. Jadi kita andaikan yang dia ambil tu adalah daripada purchases. Jadi kita tolak purchases kat sini. Sebab kita drawing itu adalah pada harga cost. So kita tolak lah. Maksudnya purchases yang dibagi dalam soalan ini adalah akan jadi kurang lah daripada purchases. So saya bagi contoh soalan kat sini. Tambahan ya. Petang ni kita kena ready. Dia tak. Ready tak apa? Petang ni kita kena ready physical dan mental madam. Subjek paling sukar dalam JP Pro. Apa dia? Pai. Apa dia? Pai madam petang ni. Bukan ada exam pun. Oh, itulah pasal madam tak ada exam pun dia subjek paling mencabar dalam JP Pro ni. Okay, saya nak tunjuk soalan tu nanti saya bagi. Okay, saya habiskan dulu ni. Sekejap lagi saya bagi soalan-soalan ni ya. Okay, soalan ni supaya kau nampak ya, yang purchases tu dia tolak dekat mana ya. Okay. Akan pilih soalan, saya bagi soalan buat ya. Okay, macam tu saya semua dah penat. Nanti saya bagi soalan ni, saya tulis balik soalan ni. Nanti saya bagi soalan ni buat supaya kau nampak bahawa macam mana kita nak tolak drawing daripada purchases. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Untuk accounting equation next class minggu depan kita buat. Ada apa-apa tak? Ada apa-apa? Macam okey je insya-Allah madam. Tapi madam tak ada simple slide. Macam okey. Apa? Madam, simple slide. Yang tajuk ni dia all-rounded soalan dia. Cuma kena tahu matematik tajuk ni. Kena tahu matematik, kena tahu double entry. Itu yang paling penting kena tahu cost structure tu lah. Yang lain macam take account tu itu macam common sense saja jawapan-jawapan tadi tu. Sebab dia tak ada nak tunjuk cara macam detail ya. Sebab ni diandaikan bahawa kamu dah tahu semua take account. Lepas tu cost structure itu je lah. Dia punya nota macam cost note je lah. Boleh? Kalau nak tahu lagi, kena buat soalan
daripada revision kit. Atau saya bagi soalan sekejap lagi. Jangan risau. Tak mahir lagi kan? Boleh? Tak apa, saya bagi soalan. Bagi mahir. Ya Okay, ada apa-apa lagi? Hanana Nabi Muhammad Zalika. Saya Allah. Saya risau. Saya akan bagi soalan. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa. Okay, Syaira. Syaira pun saya rasa Syaira? dah gali kubur sendiri dah, madam. Ya. Tak ada exam, tapi setiap kali ada kelas macam CBE. Ini kelas apa ni, Akmal? Yang rasa macam CBE ni? Biar Ilhan cakap. Subjek paling susah apa? Apa susah? Pai bukan saya exam pun kan? Kan Wardah? Amira? Pai susah, madam. Kalau madam tanya kita orang mesti dia kata pai susah. Tanya Amira. Ya saya. Amira? Ya. Apalah, tinggal lagi 2 minggu lagi. 2 minggu je lagi kan? Kita orang still tengah try to keep up with the syllabus because finals next month kan. Madam boleh dengar boleh dengar saya dah pasrah dekat suara saya. Tapi Pai tak ada exam, tak apa. Cuma ada kerja khusus saja kan? Ya ke? Kan? Tapi markah dia tak masuk pun dalam CGPA pun. Untuk markah tu untuk lulus saja, untuk markah koko saja. Kalau saya tak silap lah. Dia tak bagi lagi kot saya rasa. Forum. Yang dia bagi kelas hari-hari tu kot. Dia tengok dia value kot dalam kelas kot. Dia buat apa? Bagi markah masa dalam kelas. Saya tak tahu. Okey, semua dah okey? Okey, iaitu saya tamatkan kelas ya. So, be ready. Question will berjumpa kamu sekejap lagi ya. Alright, Okay. madam. Okey, Assalamualaikum. Salam, thank you madam. Thank you, madam. Muah saya, madam. Thank you. Ya.